السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin muslimin muslimat yang saya rindui, saya kasihi sekalian, sihat walafiat semua saya doakan tuan-tuan. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang sedikit, hamba Allah yang bersyukur. Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit saja dalam kalangan hamba-Ku ni yang benar-benar bersyukur. Dan jadi benda yang sikit, benda yang Allah sebut ini benda mahal. Jadi ingatan syukur itu perlu kita ingatkan sesama kita selalu. Dan alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan, Allah bagi kita berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia ini, dalam waktu orang lain ya, atas pelbagai urusan, dan Allah lapangkan masa kita, lapangkan hati kita berada dalam majlis ilmu ini. Kita belajar pula, mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari sama-sama ini ilmu yang berkat, yang bermanfaat, yang membawa kita kepada lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala, lebih mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih memahami agama ini. Kita sambung semula pengajian kita, guna balik buku nombor 1. Kerana saya sebut begini, kerana dalam pertemuan lepas kita lompat sekejap kan, kita guna buku yang kedua. Kita ambil sempurna mood masa tu, Maud Rasul. Saya ingat penting untuk imbangkan pada masa orang duduk bercerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya yang menurut sebahagian kata penuntut ilmu atau para ulama yang mengambil pendekatan yang tegas dan keras, ataupun yang agak tegas, bahawa riwayat-riwayat berkenaan dengan hari-hari awal Nabi, hari-hari Nabi dilahirkan itu, kalau kiranya banyak yang tak percaya pun tak apalah, dari segi kesabitan itu. Walau bagaimanapun hadis-hadis berkenaan dengan hari-hari terakhir Nabi itu banyak. Dan apabila kita tengok, kita akan rasa bahawa itu lebih mustahak untuk kita ketahui, kerana kita akan melalui saat itu, akan melalui hari-hari akhir, lalu kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi buat, Nabi lalu, kita nak ikut begitu. Jadi itu yang sebelum tu. Dan hari ini kita masuk balik. Siapa yang ada buku, silakan muka surat 21. Muka surat 21 daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis-hadis yang terakam, ataupun babak-babak rumah tangga yang terakam dalam hadis yang kita akan pelajari ini. Mungkin pada mata kita rasa macam tak ada apa sangat, tetapi apabila dia berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang remeh tuan-tuan. Baik, hadis yang kita akan baca muka surat 21, Asam Garam 7, tajuk yang diletakkan Aisyah ataupun sebut Ummuna Sayyidatina Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pun provokatif tuan-tuan, buat perangai. Baik, kita cerita lain. Ada benda yang saya nak kongsikan kemudian nanti insya-Allah. An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi. Daripada Sayyidatina Aisyah, dia menceritakan bahawa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar bermusafir, baginda akan buat qur'ah, akan buat cabut undi dalam kalangan isteri baginda. Fatarat al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Jadi dalam satu perjalanan ni Nabi nak keluar ini, undian Aisyah dan Hafsah yang keluar, maka dua orang ni akan dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu permulaan dia tuan-tuan.
Saya telah cerita, menjadi kebiasaan Nabi dulu begitu. Nabi nak keluar, Nabi akan bawa paling kurang seorang, kadang berdua, bertiga, wallahu alam. Saya tak jumpa lagi setakat ni Nabi pernah bawa bertiga ke tidak. Tapi ada satu peristiwa nanti Nabi bawa semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya seorang. Antara masa Nabi buat umrah Hudaibiyah, Nabi bawa seorang saja, kan. Sayyidina Ummu Salamah, dalam peristiwa ini Nabi bawa dua. Dan ada hadis yang terakam juga Nabi bawa Sayyidina Aisyah seorang sahaja. Ini Nabi bawa dua. Baik. Jadi Nabi buat cabut undi. Ulama bincang nanti apa hukum cabut undi ni, dan kenapa Nabi buat cabut undi ni. Ini dijelaskan. Setiap tindakan Nabi itu kita nampak sekali lalu begitu, tapi di situlah menjadi perhatian ulama kita, kerana di situ ada panduan hukum, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Aisyah kata dalam sesi kali ini yang Nabi nak bawa dua undian yang terpilih ialah aku punya Sayyidina Aisyah dan kawan madu dia, iaitu Sayyidina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar, tuan-tuan. Saya projek yang tak selesai lagi, banyak projek ni. Projek tak selesai lagi ialah nak kira berapa hari Nabi keluar, tuan-tuan. Berapa hari Nabi keluar dengan sekadar usaha kita yang boleh kita buat lah. Kita ambil hadis, kita cuba kumpul hadis banyak-banyaknya tentang Nabi duduk di Madinah, Nabi keluar musafir. Contoh perang Badar, hari bila Nabi keluar, bila Nabi balik, berapa hari kita dapat. Perang Uhud, perang lain-lain, berapa hari, tuan-tuan. Setakat yang saya kumpul, yang tak habis lagi, tapi yang duk ingat-ingat lupa masa duk cari, masa tu semangat duk ni, masa tu baru lebih kurang sampai 200 hari, 100 lebih tu. Tambah Nabi keluar di Badar berapa belas hari, Nabi keluar untuk 20 hari, 100 lebih. Ingat, memang 200 tu tak sampai. Apa fungsi dia? Tak ada lah, saja-saja, tuan-tuan, saja-saja. Cuma kita kata tadi, setiap yang Nabi buat tu kadang dia ada, kita boleh ambil petunjuk di situ. Paling utama, tuan-tuan, paling utama iaitu apa yang kata kebanyakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari ini, kita kena sedar dia berlaku pada 10 terakhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di Mekah, Madinah, kan. Daripada umur Nabi 53 sampai Nabi wafat umur 63 tahun. Itu umur akhir, 10 tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia secara peribadi dia macam beri tamparan, tuan-tuan. Iaitu kita nak ke makin hujung, nak makin relax, nak makin tak payah banyak keluar, kan. Dah pencen, banyak di rumah, banyak kita. Tapi bila kita banding dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni 10 terakhir Nabi ni waktu yang paling giat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikit sebanyak memberi orang kata sentuhan pada diri kita. Aku ni macam mana? Kata nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap yang kecil-kecil, yang besar-besar kita boleh ikut, kita cuba ikut, tuan-tuan. Baik. Ini, tuan-tuan. Jadi itu tak siap-siap lagi projek itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar buat cabut undi. Keluarnya cabut undi Sayyidina Aisyah dan Hafsah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-lail sara ma'a Aisyah yatahaddath. Jadi dalam musafir itu mungkin ambil masa beberapa hari pergi dan balik. Cuma yang rutinnya masuk je malam, berjalan je malam, Nabi akan orang Kelantan kata tembal, jalan bersama-sama dengan Sayyidina Aisyah. Bukan berjalan kaki ni, masing-masing naik unta jalan. Dalam hadis ni dan hadis-hadis lain menunjukkan bahawa Nabi musafir malam. Bahkan ada galakan untuk musafir malam, siang dan malam. Malam tu lain, mungkin siang lain. Siang Nabi mungkin mengutai musafir, rombongan duduk di depan. Tapi malam tu yang Nabi buat ialah Nabi akan berjalan, menunggang, side by side dengan Sayyidina Aisyah. Padahal ada seorang lagi isteri Nabi, Hafsah. Nabi tak buat macam tu. Dia tahaddas, sambil sembang-sembang. Hal ini menyebabkan berlaku yang kata bibit-bibit nak jadi cerita ni. Lalu satu hari, faqalat Hafsah, Sayyidatina Hafsah pun kata kepada Sayyidatina Aisyah, ala tarkabin al-lailata ba'iri wa arkabu ba'irak.
tanzurin wa anzur. Hafsah pun sembang dengan Sayyidatina Aisyah. Dia kata, malam ni nak tak kita tukar unta? Kita tukar unta. Saya naik unta awak, awak naik unta saya. Sebab apa ni? Bukan apalah, dia bagi alasan ni. Tanzurina wa anzur. Jadi bolehlah awak tengok pemandangan yang saya nampak, saya tengok pemandangan yang awak biasa nampak. Kita sharing lah. Oh, begitu. Ini tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena tahu sebelum pada itu ialah Sayyidatina Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah ni madu yang kancing. Nanti kita akan jumpa hadis nanti. Sayyidatina Aisyah sendiri sebut dalam kalangan isteri Ummul Mukminin itu ada dua camp. Ada dua camp. Ada dua camp. Ini satu camp, camp ni dia tak berapa nak masuk. Dan ini lumrah. Dan sudut lain melihat ya Allah Nabi mengurus atau ujian mengurus manusia ni bukan sekadar di peringkat luar masyarakat negara, dalam rumah pun mencabar tuan-tuan. Apa lagi yang beristeri 2, 3 4 apatah lagi. Dan Nabi SAW lebih daripada itu lagi, cabaran yang sangat kuat. Dan inilah yang menyempurnakan akhlak Nabi SAW lagi. Jadi mereka berdua ni orang yang kancing baik, sembang pun baik. Jadi Sayyidatina Hafsah kata kat Aisyah, malam kita tukar unta nak. Sayyidatina Aisyah pun tak terfikir yang kawan dia ni ada niat-niat tersembunyi. Dia okeylah, naiklah unta. Faqalat bala, boleh je, jom. Malam tu tukarlah unta. Farakibat faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah fasallama alaiha thumma sara hatta nazalu. Jadi malam tu masing-masinglah tukar unta. Barangkali tuan-tuan boleh bayangkan posisi pun mungkin sama. Sayyidatina Aisyah duduk sebelah sini, Sayyidatina Hafsah duduk sebelah sini. Jadi macam kebiasaannya, malam, masuk je malam, Nabi SAW pergilah kat unta siapa? Unta Sayyidatina Aisyah. Nabi pergi kepada unta Sayyidatina Aisyah. Fasallama alaiha, Nabi bagi salam. Lalu disahut salam tu, mungkin Nabi perasan lah, orang lain. Tapi fasara hatta nazalu, tapi Nabi teruslah berjalan sama jugalah. Takkanlah tuan-tuan dah bagi orang lain tak maaf nak jumpa dengan awak, cari orang lain. Terasalah hati itu kata. Baik. Jalan hatta nazalu, sampailah mereka semua berhenti. Jadi perjalanan malam yang Nabi lalui itu bukannya sepanjang malam tu berjalan, tak. Dia mungkin di awal waktu malam, kemudian sampai masa berhenti, rehat nak. Rehat, kemudian esok balik, jalan balik. Itu kebiasaannya. Waftaqadathu Aisyah. Jadi malam tu sedar-sedar dah berhenti. Baru Sayyidatina Aisyah perasan. Biasa malam-malam sebelum pada Nabi berjalan, Nabi datang kat aku. Tapi malam tu baru perasan. Nabi tak datang-datang sampai kira-kira sampai nak berhenti. Barulah dia perasan. Dah kena game kan. Dah terkena dia ni. Waftaqadathu Aisyah. Aisyah kehilangan Nabi SAW. Kena dia malam tu. Baik. Falamma nazalu, lalu tak kala mereka semua dah berhenti turun, apa yang Sayyidatina Aisyah buat? Ja'alat rijlaiha bainal idkhir. Sayyidatina Aisyah pergi cari idkhir. Nanti kita tunjukkan gambar dia. Idkhir sejenis mak, sejenis pokok. Dia pergi cari dan dia duduk berdiri tengah-tengah semak itu. Wa taqul ya Rabb sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaghni. Sambil-sambil dia berdoa, ya Allah, datangkanlah jengking atau ular sengat aku ni. Sayyidatina Aisyah, sengat aku. Wala astati' an aqula lahu syai'an. Kata Sayyidatina Aisyah, aku tak boleh nak kata apa-apa lagi kat Nabi, tak boleh nak report tak kan. Tapi itu yang dia buat, mampu buat. Minta Allah Taala, Allah hantar aqrab ni jengking ataupun hayyah ular untuk datang sengat. Saya cuba kumpulkan hadis ini, ada berlaku tak? Itu doa tu makbul ke tak? Tak jumpa tuan-tuan. Barangkali tidak berlaku lah. Sekadar itu sahaja. Hadis ini tuan-tuan dengar macam tak ada apa kan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan tengok terjemahan belakang, riwayat Al-Bukhari.
Dalam Sahih Bukhari, kitab nikah, dalam bab mengundi isteri ketika hendak bermusafir. Mengundi isteri ketika hendak bermusafir. Imam Bukhari tak hadis ni dalam bab itu. Tuan-tuan rahmat Allah, hadis ini saya ekstrak keluar sendiri daripada Sahih Bukhari apabila buat projek buku inilah. Saya baca daripada awal kitab Badal Wahyu sampailah bab ke-80, kitab ke-80. Tak habis lagi Bukhari tu. Sampai kitabud doa, salam kitabud doa. Hasil dia 3 buah buku. 3 buah buku, buku pertama, kedua, buku tiga dalam rangka asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya nak kata usaha saya tu, bukan. Tapi nak tunjuk tuan-tuan cara pandang tu dan yang mungkin kita terlepas. Sebabnya kebiasaannya saya sebelum pada itu, kita biasa kata dengar hadis Nabi ini, kita ambil hukum. Kita nak tahu nak ambil hukum. Tapi bila kita kembali kepada asal dan kita belajar apa fiqh Nabi buat gini ni, keluar hukum. Hukum fiqh, hukum akidah sebagainya, hukum. Tetapi kita terlepas pandang, saya sendiri terlepas pandang hanya melalui kita pergi sendiri kepada sumber asal dia, baru perasan yang hadis-hadis hukum yang kita belajar selama ini hukum semua tu, asal dia mari daripada hadis-hadis yang kisah-kisah yang seumpama ini. Pada peringkat awalnya diceritakan oleh para sahabat, Sayyidatina Aisyah dan sahabat lain, cerita yang ni. Bukan niat nak cerita hukum tu. Cerita begini. Sayyidatina Aisyah cerita pengalaman dia begini. Cuma ulama' kemudian yang melihat sorotan lain dari segi hukum. Sebagaimana Sayyidina Imam Al-Bukhari, asalnya Sayyidatina Aisyah cerita hal ni. Apa tujuan sebenar Sayyidatina Aisyah nak cerita? Kalau tuan-tuan dengar tanpa baca bab Imam Bukhari yang bab mengundi isteri ketika nak musafir, hilangkan tu. Tak tengok lagi tajuk tu. Baca kisah tu sendiri. Sayyidatina Aisyah nak cerita apa? Sekadar cerita pengalaman dia. Kalau kita kira dia. Itu. Dan banyaknya kita tengok hadir-hadir kita ni, Sayyidatina Aisyah kita pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi apabila dia berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang biasa-biasa, semuanya luar biasa. Cara kita melihat tu bagaimana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak kebut begini. Dan kisah ini pula kalau kita tengok dia, dan kisah-kisah yang lain, dia akan melibatkan keaiban juga. Sayyidatina Aisyah dia cerita, dia ni kalau nampak buruk dia lah. Buruk dia, tapi dia cerita kerana amanah apa yang berlaku terhadap diri dia dan juga terhadap kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Walaupun sekali kita akan tengok nanti diburukkan dia, tapi dia amanah menceritakan segalanya. Sebab itu ulama' kata, ada beberapa hadis kita akan jumpa nanti, dia kata kalau Sayyidatina Aisyah ni nak sembunyikan ilmu, nescaya hadis sekian dia akan sembunyikan. Hadis-hadis yang disembunyikan itu ialah hadis-hadis yang akan berkaitan dengan dia. Hadis keburukan kaitan dengan dia. Buruk perangai Sayyidatina Aisyah ni. Kita mungkin bayangkan macam tu. Dan Syiah buat macam tu tuan-tuan. Hadis-hadis yang sama ni, dia nak tunjukkan Sayyidatina Aisyah ni orang jahat. Sebab mereka pegang bahawa Sayyidatina Aisyah ni khianat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakat dengan ayah dia. Lepas Nabi meninggal, Nabi dah pesan, dah tinggalkan wasiat pada dia, tapi dia pakat khianat. Biadab, jahat. Rupanya dia bawa potretkan daripada dengan hadis-hadis yang sama ini, potretkan. Tengok Sayyidatina Aisyah ni, perangai punya buruk. Masa Nabi hidup dah buruk perangai. Hadis-hadis yang sama tuan. Itu Sayyidatina Aisyah, ni Syiah punya. Jadi kita tidak begitu. Sebabnya kita melihat, ya Allah, jujurnya Sayyidatina Aisyah, peristiwa berlaku terhadap diri dia yang membuka keaiban, keburukan yang dia pernah buat, ketelanjuran yang pernah buat, tapi dia cerita kerana dia berkaitan dengan Nabi. Kerana kaitan Nabi, tindakan Nabi itu ada panduan untuk umat dia. Itu Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sekali lagi untuk kita kupas sedikit beberapa hukum yang sebelum pada itu kita dalam cerita hal rumah tangga ni, tuan-tuan boleh bayangkanlah
kerenah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa ini saya letak tajuk tadi, Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi. Sebab apa Sayyidina Aisyah buat macam tu tadi? Sampai duduk di tengah-tengah semak doa nak berlaku ni, nak tarik perhatian Nabi. Itu ijtihad saya lah. Andai berlaku lah yang Sayyidina Aisyah doakan mari jengking sengat ataupun mari ular patuk, malam tu dia dapat perhatian penuh daripada Nabi kan. Dapat perhatian penuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata isteri buat perangai ni biasalah tuan-tuan. Dalam rumah tangga Nabi tu biasa, apatah lagi dalam kehidupan kita sendiri ni tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, beberapa perkara yang kita boleh pelajari daripada hadis ini yang mungkin singkat, menampak macam sekali lalu. Kita ambil dahulu surut atau surutan Imam Al-Bukhari itu sendiri. Imam Bukhari letak tadi dalam Kitabun Nikah, bab mengundi isteri ketika hendak bermusafir. Sebab apa Nabi buat mengundi ini? Imam Ibn Hajar, saya baca syarah dia Fathul Bari, dia syarah kepada hadis ni, hadis yang lain tetapi ada kaitan dengan Quran ni juga, menjelaskan sebab apa hikmah Nabi buat mengundi itu. Tuan-tuan, kita mungkin terfikir Nabi ada 9 orang isteri, satu masa lah maksimum 8, 7 atau pun tak lah, tapi ramai. Ada pilihan lain kalau Nabi nak buat. Kalau kita fikir macam bijak-bijak lah, bijak fikir, kenapa Nabi tak buat giliran? Nabi keluar, ya, Nabi kerap keluar, Nabi buat giliran, buat dah roster kan. Kalau keluar kali ni ni Aisyah, kalau nanti Hafsah, kali ni. Kenapa Nabi tak macam tu? Sebab Qur'an ni, cabut undi ni, dia boleh jadi orang sama dapat undian tu 2-3 kali. Boleh jadi orang ni, seorang ni tak dapat sampai sudah kan. Dan benda ni ada pattern tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan macam mana. Kalau saya dalam kategori tak bertuah. Banyak ikut ni cabutan undi, tak dapat. Kita rasa macam tu. Dan kita kenal orang, kawan yang kau ni tua saja, kerap dia dapat ni. Ada begitu tuan-tuan. Jadi dengan kita buat cabut undi tu macam tak apa, nak keadilan tu tak berapa ni. Tapi Nabi buat kenapa tuan-tuan? Jadi ulama jelaskan, rupa-rupanya itu yang lebih bijaksana tuan-tuan. Lebih bijaksana Nabi buat kerana dia menghapuskan ketidakpuasan hati. Kalau buat undian, kalau buat giliran tuan-tuan, ketidakpuashatian tetap berlaku. Ini dalam kes yang ni. Sebab apa? Nabi tak tentu Nabi nak keluar tu berapa hari. Ada sekejap, ada yang lama, ada yang ni, ada perjalanan tu jauh, ada perjalanan tu singkat. Tak sama. Lalu isteri Nabi yang terpilih, yang dia timbul tak puas hati tu. Abang bawa saya dia keluar 3 hari saja. Yang kawan ni abang bawa dia keluar sampai 10-12 hari. Tak adil bang. Tidak timbul tu. Saya ada kongsi tak tuan-tuan, ada saudara saya. Saya ada kongsi kot, tapi saya cerita lagi lah. Dia isteri 2. Mak saudara mak menakan dan mak datang mengadu, sembang tak puas hati dengan suami dia. Sebab apa? Kata, sebab suami dia ni, pakcik ni, bawa dia bercuti di Turki, Istanbul. Kata, saya duduk dalam best lah Turki, apa masalah? Okey lah tu makcik ni. Mana boleh, dia kata. Sebab dia kata dia baru terlepas pada tu, suami dia ni, pakcik ni bawa madu dia, di isteri pertama, isteri kedua ni bercuti ke London. Marah tak berhati tuan-tuan. Kita, ya Allah, kita yang ni kita ingatlah, mana masa tak kisah saya aku nak kapal terbang, cuti okey lah kan. Tapi tu tetap tak puas hati tuan-tuan. Dapat bercuti, dia dapat ke Turki, kawan tu dapat bercuti ke London, tetap tak puas hati. Memang tak puas hati lah sebenarnya. Lalu apabila Nabi buat undian, dan undian itu dia tak boleh nak kata kat Nabi yang cabut siapa ni, yang ni kan, undian siapa yang dia terserah kepada nasib itu. Jadi memang ketidakpuasan hati itu ada, tetapi tak nak, kata nak berbangkit itu tak boleh dah. Itu antara hikmah dia tuan-tuan. Itu satu tu. Yang kedua, kita kena jelas juga
ada dari segi asasnya cabut undi ni ataupun undian ni apa hukum dia? Hukum secara umum dia harus. Dalam Al-Quran Allah sebut apa antara kisah Maryam. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Apa ayat permulaan dia? Iaitu ketika mereka membalingkan aqlam pen-pen mereka ayyuhum yakfulu Maryam untuk menentukan siapa antara mereka yang dapat hak jagaan Maryam. Kisah Maryam masa kecil berebut pakai nak jaga dia ni. Jadi macam mana rahib tu buat cabutan undi. Buat cara dia baling pen dalam sungai. Itu perincian dari tafsirnya sebutlah bagaimana. Tapi itu menjadi isyarat bahawa harus buat cabutan undi ni. Begitu juga kisah Nabi Yunus juga sebut dalam Al-Quran. Fasahama fakana minal mubhadin. Lebih kurang macam tu. Buat cabutan undi Quran, dia yang terpilih, tercampaklah dia. Dan Nabi juga buat undian, maka hukumnya harus. Tetapi kita kena jelas, ulama perincikan, kita kumpulkan pelbagai nas, kita akan tengok bahawa dia harus, tetapi dia bukannya mutlak begitu. Ada keadaan yang cabut undi itu tidak dibenarkan, ghair masyru', tidak masyru', tidak menepati syariat, maka tidak. Yang boleh ialah tadi dia berkaitan dengan hak yang sama rata, hak orang sama rata, dan tidak boleh nak orang kata dibuat pembahagian secara adil, maka terserah kepada kita cara penyelesaian dia buat cabut undi, itu boleh. Hadiah ni saya baru buat sambutan cinta Rasul, bukan Maulid Rasul, cinta Rasul. Hadiah ada 33, jemaah 200 tuan-tuan. Semua orang kata jemaah 200 orang ni berhak. Kita bagi kat siapa? Buat cabut undi. Yang mana cabut boleh tu. Hak berkaitan dengan hak yang semua orang berhak. Nak ni terserahlah kepada boleh. Baik. Yang tak boleh bagaimana? Berkaitan dengan perkara yang tidak berkaitan dengan hak, tetapi contoh begini. Sebab dia akan termasuk dalam bab dipanggil apa? Al-Quran sebut amalan jahiliyah. Mereka apabila mereka nak keluar, mereka buat cabut undi. Cabut undi untuk nak buat keputusan itu. Atau nak keluar ke tak ni? Ada 3 nak panah. Apa keluar atau boleh atau nasib baik kata, ada nasib buruk, la syai'. Apa tak kisah keluar, tak kisah tak apa, tidak ada apa-apa. Dia percaya dengan cabut undi itu yang memberi nasib masa depan. Lalu cabut, tak boleh pergi ni. Tengok cabut undi yang ni lah membawa kepada ni ada nasib malang belakang. Jadi tak pergi. Benda perancangan masa depan itu terserah kepada tadi cabut undi. Itu yang tak boleh tuan. Boleh je saya bagi contoh begitu. Dan sama juga wallahu alam kalau saya nak sebut iaitu tuan-tuan biasa dibuat, dan sebahagian guru kita mengajar hal begitu juga, iaitu istikharah dengan cabut undi. Nak terima tak terima ni apa tawaran kerja ni, buat dalam kertas, terima tak terima, letak bawah sejadah, solat istikharah 2 rakaat, habis solat tu pilih, zoom tengok tak terima ataupun tengok terima. Itu pun ambil berdasarkan tu. Wallahu alam, saya melihat kalau tindakan itu lebih kepada cabut undi yang tidak masyru' tuan. Sebab Nabi kalau kita memahami istikharah yang Nabi ajar, dia bukan begitu. Allahumma inni astakhiruka ilaika, doa kita baca doa itu, iaitu kita dah ada keputusan. Kita dah ada keputusan, cuma kita tak nampak ke depan ni keputusan kita ni betul atau baik ke tidak. Lalu kita buat istikharah. Mana kita keputusan kita dah ada. Lalu kita teruskan dengan keputusan kita itu selepas istikharah, dan kita akan tengok dalam perjalanan itu, tengok Allah mudahkan ataupun Allah tak mudahkan. Yang tu yang Allah sayang. Jadi benda yang berkaitan tadi, dia bukan semudah-mudah kita cabut undi, tak serah kepada, tak, kita ada usaha, ikhtiar kita buat keputusan itu. Tinggal lagi kita tak tahu
ke depan nanti keputusan kita ni bagus ke tidak. Sebab itu istikharah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau betul keputusan aku nak buat ini, ya Allah permudahkan. Kalau betul pula nanti sebaliknya tindakan yang aku nak buat ini sebenarnya tak elok, ya Allah sarrif alayya, jauhkan aku daripada dia dan jauhkan dia daripada aku. Kita pergi tiba-tiba contohlah nak pergi temu duga, tiba-tiba kereta tak ada, itu isyarat-isyarat bahawa Allah terima doa istikharah kita dan Allah bagi isyarat. Tak payahlah. Begitu tuan-tuan. Bukan semata tak tahu keputusan, tak bincang, tak mesyuarat dengan orang tua, tak minta pandai, terus buat cabut. Serah diri atau serah nasib kita kepada undian. Itu tak boleh. Itu mana? Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak ini? Yang berikutnya, kita tengok di belakang tadi tindakan akhir Sayyidatina Aisyah, apa yang dia buat sampai-sampai di situ dia duduk tengah-tengah semak, kemudian dia doa, ya Allah, datangkan kepadaku jengking utla untuk patuk aku. Baik. Ini tindakan Sayyidatina Aisyah membawa kita untuk bincang satu hukum. Tindakan Sayyidatina Aisyah ni masuk dalam kategori doa ala nafsihi, iaitu kita doa keburukan tadi kita, betul? Apa hukum dia? Boleh tak tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah buat ni boleh lah kot. Macam tu tuan-tuan. Sebelum pada tu tuan-tuan, siapa yang ada buku, silakan muka surat 82. Muka surat 82. Surat 82 ke? 182, minta maaf. Bismillah. Jumpa gambar kat situ. Nanti yang tak nampak boleh tengok dalam surat 182 itu izkhir. Saya sertakan gambar apa yang nak bayang ke izkhir tu apa, itu gambar dia. Dia sejenis pokok spesies serai, lemongrass juga, memang ada bau dia dan dia ada fungsi dia. Ada kalangan Arab dulu. Sayyidina Ali, antara pekerjaan awal dia sebelum kahwin Sayyidina Fatimah, dia cari duit ni. Kelantan kata gicuk rupu. Gicuk ni dia curuk apa izkhir untuk dijual. Dia dijadikan antara bahan pewangi. Bahan pewangi dalam jadi alat pembakaran izkhir. Dan izkhir ni juga satu-satunya pokok tumbuhan yang dihalalkan dicabut di tanah suci. Kita tanah suci, tanah haram Mekah itu, pokok batu yang semula jadi haram untuk dicabut di ni, kena bayar dam ni. Kecuali izkhir. Itu pun Abbas, pak saudara Nabi, minta pengecualian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak izinkan ini kecualikan izkhir, sebab manfaat orang duk guna, kegunaan dia harian dia dalam kehidupan Arab ketika itu sangat banyak. Nabi minta pada Allah SWT dapat pengecualian izkhir ni. Izkhir boleh. Pada hari ni ulama bincang pula, kita duduk di tanah suci, pokok tumbuhan yang haram untuk dipatahkan, diambil daun apa tu, adakah pokok sebarangan apa saja pokok? Bagaimana pula dengan pokok yang ditanam? Orang tanam masuk ke tidak? Itu berlaku khilaf. Yang sebahagian ulama kata tak, yang jadi haram itu yang tumbuh semula jadi. Adapun yang ditanam itu tidak termasuk. Itu satu pandangan lah. Pandangan lain kata tak, tanam manusia tanam ke tumbuh semula jadi ke, dikira sama sahaja. Apapun izkhir tidak termasuk. Izkhir tidak termasuk. Baik tuan-tuan, kembali pada hadis kita tadi, tindakan Sayyidatina Aisyah, dia minta doa atas diri dia tadi, adakah menjadi dalil bahawa boleh kita doakan keburukan diri kita? Tidak tuan-tuan. Ini tindakan Sayyidatina Aisyah. Tindakan Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah manusia, ada ketelanjuran, kesilapan dia. Kita kena tengok dengan keseluruhan hadis Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang kita tahu
bahawa sana banyak hadis pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang dan agak keras larangan Nabi itu, jangan la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Ini hadis Muslim. Dan riwayat lain pun lebih kurang. Jangan sekali-kali kamu doakan keburukan atas diri kamu. Begitu juga atas anak buat anak kamu. Tak boleh doa benda yang tak elok. Jadi haram tuan-tuan. Doa keburukan atas diri ini. Dan tu Sayyidina Aisyah buat ni, dia sebagai manusia ada silap dia tuan-tuan. Dan umur dia ketika ini berapa tuan-tuan? Berapa umur? Dia masa tu masih lagi orang kata mentah kan. Sayyidina Aisyah mula hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia 9 tahun. Dia hidup dengan Nabi umur 9 tahun. Dia kahwin dengan Nabi, ikat perkahwin tahun 6 tahun lagi. Kemudian pindah 3 tahun kemudian Nabi berhijrah. Lepas tu baru mula hidup bersama Nabi umur dia 9 tahun. 10 tahun kemudian Nabi wafat umur dia sekitar 18-19 tahun. Dalam tempoh itu masih lagi orang kata mentah kan. Mentah. Banding dengan Sayyidina Hafsah, saya tengok dalam buku yang ni saya ada buat fakta angka. Sayyidina Hafsah mula kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia 21. Dah boleh kata dah ni, dia pun dah berkahwin sebelum pada ni. Dia dah ada orang kata dah ada pengalaman jadi isteri tu. Dan Nabi wafat umur dia ketika itu sekitar 30 tahun. Dah ni tuan-tuan, boleh beza. Dan ini juga antara kalau kita nak boleh ambil kira kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tu berjalan dengan Sayyidina Aisyah. Tak kenapa Nabi tidak malam dengan Sayyidina Aisyah, esok dengan Hafsah kan? Ni persoalan-persoalan tuan-tuan, kita kena fikir dan kita kena justifikasikan. Sebab Orientalis, pengkaji-pengkaji orang kata tamadun Asia yang ada kemudian yang sebahagian mereka tumpukan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih tahu daripada umat Islam. Hadis-hadis ni dalam kepala, tapi mereka ambil tahu ni dengan cara nak cari tadi keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda ni mereka akan ni tengok Nabi ni, tak adil. Itu yang mereka buat cerita. Tentu nak jelaskan macam mana. Asal Nabi tidak ni ya. Tak sama ada macam berat sebelah. Untuk kita kena jawab. At least untuk diri kita. Pertamanya memang maklum bahawa Sayyidina Aisyah banding isteri Nabi yang lain, Nabi sayang lebih kepada dia. Sebab apa Nabi sayang lebih kepada dia? Kita kena jawab juga. Bukan sebab nafsu. Mentang Nabi suka muda. Tak. Ada kita belajar sebagai petunjuk-petunjuk wahyu Nabi terima. Satu. Yang kedua, dalam peristiwa ini kita boleh ambil kira dari segi umur tu. Segi umur. Sayyidina Aisyah masa itu ketika boleh jadi usia dia masa ni mana dah kahwin. Nabi dah kahwin dengan Hafsah, Nabi kahwin dengan Hafsah tahun 2 Hijrah. Maknanya Sayyidina Aisyah masa dah umur 10 tahun. Umur Sayyidina Aisyah sekitar 10 tahun ke 18 tahun. Mungkin berlaku masa tu umur Sayyidina Aisyah 13, 14, 15 tahun. Masih lagi tuan-tuan bayar anak kita lah, anak saya umur 13 tahun. Masih lagi kanak-kanak tuan-tuan. Berbanding dengan Sayyidina Hafsah, dia dah jadi orang dewasa. Umur dia 21, 22 tahun. Dah ni. Berjalan pula Nabi bawa unta seekor seorang. Tuan-tuan boleh bayangkan keadaan itu, seorang budak macam mana emosi dia. Nabi mungkin beri perhatian lebih dari sudut itu. Ni budak ni berjalan jauh seorang-seorang. Walaupun tu isteri, sama status isteri. Banding dengan Sayyidina Hafsah yang lebih matang yang ni. Itu kita ambil kira juga untuk kita jelaskan dalam hal ini. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu cerita dia. Kemudian baik. Tuan-tuan, kita nak jelaskan. Mungkin orang terfikir sebab kadang bukan kelakar, apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu realiti dia tidak sebagai zaman kita, kan? Masa waktu dah. Teruskan je. Kita teruskan insya-Allah sikit lagi tuan-tuan, sikit je lagi. Jadi kadang mari kita belajar mengajar zaman sekarang ni, kita dalam tak sedar kita menilai apa yang berlaku pada Nabi itu sebagaimana zaman kita. Sebab tu jadi tak faham. Orang mungkin persoalan, takkan Nabi tak nampak? Contoh ni, malam tu takkan Nabi tak nampak unta siapa-siapa kan? Boleh tertukar ni, nampak lekeh sangat Nabi ni.
Tuan-tuan, Siti Aisyah tukar unta tadi kan. Tukar unta tu malam takkan tak nampak. Tuan-tuan. Nak jelaskan macam mana? Untuk ini saya nak bawa tuan-tuan kalau ada buku muka surat 229. Muka surat 229. Dia teknologi gambar ni kita kena manfaatkan. Muka surat 229. Haudaj, nampak? Haudaj, tempat duduk bertutup di atas unta. Sayyidina Aisyah pernah ditinggalkan rombongan kerana orang menyangka beliau ada di dalamnya. Dari gambar ni tuan-tuan beritahu bahawa zaman dahulu orang perempuan naik unta seorang-seorang lelaki, tapi dia tidak sama macam lelaki. Orang perempuan duduk dalam haudaj tadi. Haudaj itu ialah kemah ataupun tenda yang diletak atas unta. Jadi orang tak tahu siapa duduk dalam tu kan. Ya, Nabi tak tahu. Memang unta-unta ni sama je. Biasa Sayyidina Aisyah rupanya orang lain bagi salam baru perasan. Jadi sebab inilah duduk dalam haudaj, bukannya bawa open macam tu perempuan. Itu tuan-tuan. Sebut pasal gambar ni, beberapa hari lepas saya buat bukan daurah pun, boleh kata daurah kitab Syama'il Muhammadiyah. Cuma kita gunakan bantuan, kita guna slide, kita gunakan bantuan gambar. Kita jelaskan antaranya masuk bab 2 cerita tentang khatam nubuwah. Nabi SAW ini antara ciri fizikal yang unik Nabi, di badan Nabi ada khatam nubuwah kan? Baina katifain, di antara dua bahu Nabi, di belakang Nabi SAW. Dan tak kurang agak ramai sahabat Nabi yang masuk Islam sebab khatam nubuwah itu, kerana melihat khatam nubuwah. Kerana antara ciri tanda Nabi Muhammad ini betul Nabi ialah dalam kitab-kitab dulu terdahulu menyebut bahawa Nabi akhir zaman ni ada khatam, ada cop di belakang badan dia. Sebab itu antaranya Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat Nabi Al-Ansar. Nabi datang, orang lain dah beriman, dia tak beriman lagi. Dia pergi duduk intan Nabi, duduk belakang Nabi duduk intan. Nak tengok ni. Lalu Nabi perasan, Muhammad ni nak tengok benda ni. Dia pun buka baju, buka selendang Nabi, nampak. Betul. Dia pergi peluk Nabi, dicium khatam nubuwah Nabi. Gitu. Masuk Islam dia. Salman Al-Farisi juga menurut riwayat yang Imam Tirmizi letak dalam Syama'il Muhammadiyah itu juga masuk Islam sebab khatam nubuwah itu. Sebab dia belajar daripada sebelum pada ni dengan rahib dia, dengan tuan dia sebelum dia. Nak perasan, nak tahu betul tak betul yang orang mendakwa ni tengok ada tak khatam. Masuk Islam dia sebab tengok ni. Cuma saya nak sebut sebab saya pernah belajar dulu, apabila kita kata macam mana rupa khatam tu, khatam nubuwah, lalu awal dulu saya diberitahu, kita belajar, guru sebut macam tu, khatam nubuwah ni dia tunjuk gambar yang macam cop tu, Allah Muhammad Rasul kan, Muhammad Rasulullah yang tu cop, dia tunjuk itulah khatam nubuwah. Jadi saya membayangkan khatam nubuwah Nabi tu duduk di belakang, timbul kulit tu ada tulisan Muhammad Rasulullah kan. Rupanya salah tuan-tuan. Bukan. Yang itu, yang Muhammad Rasulullah itu ukiran khatim Nabi, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ya, khatam juga cincin Nabi yang Nabi buat cop surat tu. Itu dia. Itulah. Adapun khatam nubuwah Nabi ialah bahasa hari ini saya sebut ialah birthmark, tanda lahir. Ialah tanda lahir, sekadar tanda lahir. Kalau tuan-tuan cari gambar tanda lahir berwarna merah, hadis sebut satu bid'atun nashizah, kulit yang timbul yang berwarna merah. Itu je tuan-tuan, sebesar petelur merpati. Dia kalau kita fikir bukan tak ada apa sangat lah. Tapi itulah khatam nubuwahnya. Kadang ni kita menjangkakan wow kan, lebih khatam. Rupanya salah. Tidak. Jadi begitu, kena jelaskan. Dan saya sebut tadi, gambar tu sangat-sangat, teknologi gambar untuk kita dekatkan kefahaman tu sangat-sangat membantu.
Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, panjang itu cerita, kita nanti setakat itu ada soalan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tak pergi kepada rumah tangga, tak apa tuan-tuan. Hadiah di rumah tangga dia lain. Saya tengok tuan-tuan orang lelaki yang minat ilmu dia lain. Kalau makcik-makcik kita main cerita rumah tangga lebih sikit. Tuan-tuan, saya nampak tuan lebih menghargai sudut fakta ilmu, saya banyak ke situ lah. Apapun tuan-tuan, kalau ada apa yang orang kata terbuku, boleh ajukan untuk kita ambil manfaat sama-sama. Ada soalan tuan-tuan? Menarik soalan. Sahabat kita tanya, Sayyidina Aisyah kahwin dengan Nabi di Mekah ke di Madinah, umur berapa? Ini ada dalam Bukhari. Sayyidina Aisyah sendiri sebut, tazawwajani Nabi wa ana bintu 6 sinin wa banabi wa ana bintu 9 sinin wa tufiya Nabi wa ana bintu 18 sinin sana. Sayyidina Aisyah kata, Nabi kahwin dengan aku masa tu umur aku 6 tahun. Kemudian Nabi bina, Nabi mula hidup bersama dengan aku umur aku 9 tahun. Dan Nabi wafat umur aku 18 tahun. Ini yang Sayyidina Aisyah sebut, yang ini terakam dalam Bukhari Muslim. Cuma ada kemudian sebahagian guru kita dia kata tak, dia ada takwilan kepada angka itu. Ala kulli hal, saya dengan sekadar kajian yang ada, saya mengatakan angka itu benar tuan-tuan. Nabi kahwin memang, orang kata akad nikahi Sayyidina Aisyah, umur Sayyidina Aisyah 6 tahun ketika itu di Mekah. Tapi tak hidup bersama lagi tuan-tuan. Tidak hidup bersama lagi. Nabi pada tahun masa tu dah selesai permulaan Bani Hashim. Nabi kahwin dengan Sayyidina Aisyah dan juga Saudah. Nabi kahwin Saudah dulu, kemudian nikah dengan Sayyidina Aisyah. Masa tu umur Sayyidina Aisyah 6 tahun. 3 tahun selepas pada tu Nabi hijrah ke Madinah, baru mula hidup bersama. Dia ada dua keadaan. Macam kita lah, zaman dulu, zaman sekarang kita ada dah, dipanggil nikah gantung kan. Nikah gantung. Pak cik saya berapa tahun nikah gantung. Nikah lah, tapi tak bersama. Tak ni, tunggu habis belajar baru bersama. Itu Arab dulu pun ada gitu. Nikah bina itu lain. Dan menarik tuan-tuan, dalam buku yang kedua ni saya kumpulkan hadis-hadis pernikahan dengan setiap orang isteri Nabi SAW. Nak membuktikan bahawa sebab isu perkahwinan Nabi dengan Sayyidina Aisyah ni banyak yang dimanipulate, banyak yang digunakan untuk nak serang Nabi sendiri. Nabi kahwin budak, Nabi gini. Baik, macam mana Nabi boleh bina tadi? Nabi boleh mula hidup bersama. Nabi kahwin tadi umur Aisyah 6 tahun. Kemudian umur 9 tahun baru Sayyidina Aisyah kata hidup bersama. Baik. Andai tidak berlaku peristiwa kita akan cerita ini, mungkin Nabi bina dengan Sayyidina Aisyah lagi lewat. Sebab satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sembang dengan Nabi. Rasulullah, isteri awak tu, anak dia lah, bila lagi nak bersama? Ni dah berhijrah, dah masa tu dah bina masjid dah ni. Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata ringkas je, sadaqah. Duit tak ada, mas kahwin tak ada lagi. So dari segi hukum, nikah tanpa bayar mas kahwin tu boleh, kita tak boleh bayar kemudian. Nabi nikah Sayyidina Aisyah tak ada mas kahwin lagi. Dan ni yang hal yang lain, Nabi nikah dengan Sayyidina Ali juga, dengan Fatimah, masa tu tak ada ni lagi, tak ada mas kahwin lagi. Dan Sayyidina Ali selagi dia tak bayar mas kahwin, tak boleh bersama Sayyidina Fatimah. Itu nanti kita akan jumpa dalam ni jugalah. Ke dalam ni, dalam buku yang ketiga, usaha Sayyidina Ali ni, dia dah kahwin dah dengan Fatimah, tapi Nabi tak bagi jumpa lagi, tak bagi bersama lagi. Bagi duit dulu, bagi duit mas kahwin dulu. Usaha dia cari kumpul pergi cuk upuk izkhir, nak kumpul duit belajar mas kahwin, baru Nabi bagi. Ni Nabi. Baik, jadi begitu. Sayyidina Abu Bakar tanya, Nabi kata sadaq, aku tak ada duit, tak ada nak ni. Allah, Sayyidina Abu Bakar, kalau itu dah tahu lama dah ni, dia bagi pinjam. Rasulullah ni ambil duit ni gini. Nabi tak nak lah kan. Ala kulli hal, Nabi kata tak apa, pinjam. Bagi lah. Start situ baru mula bina, baru mula Nabi hidup bersama. Andai kita kata tadi, andai
Tak berlaku. Sayyidina Abu Bakar tak tanya Nabi, duk tunggu macam tu. Makna kata lebih boleh jadi kemudian. Nak kata tuan-tuan, Nabi tak kemaruk nak kahwin budak ni, tak ada. Kalau itu yang didakwa oleh orientalis yang nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni gila, budak gila kan. Tak akan lama, nanti lama macam tu. Awal-awal ni Abu Bakar ni berkira. Tak tuan-tuan. Ni ada kat dalam buku yang ni. Itu jelas soalan dia. Boleh tuan-tuan dah? Soalan lain? Ada soalan lain tuan-tuan? Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebahagian terakhir saya nak sebut sikit, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Dalam masa kita mempelajari hadis Nabi dari sudut hukum hakam, fiqh dan sebagainya, hadis Nabi yang sama juga tuan-tuan, kita buat sorotan macam cerita-cerita begini untuk nak ada kepentingan tuan-tuan. Semalam yang masa saya program lepas tu, ada respon dari seorang jemaah. Dia sembang dan dia kata, Ustaz macam tak hormat Nabi. Ustaz macam tak hormat Nabi. Sebab guna ada dalam, kita pun tak perasan kita sebut, sebab bahasakan Nabi dia. Bahasakan Nabi dia. Kita pun tak perasan. Kita pun dengar dia cakap betul. Bahasakan Nabi dia. Tapi kemudian saya jawab sikit. Betul tuan ni. Kita orang Melayu ni berhalus kan. Berhalus bahasa kita ni. Dia, beliau kan. Kalau untuk ni baginda kan, ada perbezaan dia. Tapi nak kata tak hormat, tak biadab atau biadab dengan Nabi semudah-mudah sebab tak guna perkata tu, itu tak benar. Bukannya ni. Kalau kita kembali kepada bahasa Arab, kembali kepada bahasa English, tidak ada perbezaan tu kan. Arab anta, awak, huwa, sama Nabi ke Allah tak boleh guna perkataan yang sama kan. English pun sama, rujuk kepada Allah, he said, he says. Sama, kita beza berkata, berfirman, bersabda sebab penghormatan kita, kehalusan bahasa. Yang ni kita akui. Kita orang Melayu ni berhalus sebab itu. Tetapi untuk kita nak kata orang yang tak guna sebagaimana kita itu tidak beradab, itu ni tuan-tuan, itu keras. Saya cakap macam tu, tapi mungkin spontan. Dia dengar dia pala, dia tinggal macam tu. Ada orang macam tu, dia boleh tegur orang tapi dia tak boleh dengar balik. Dan orang yang sama, orang yang dia ada aliran, dia ada kecenderungan. Orang yang tak boleh ada budak datang solat, duduk satu saf, orang komen yang sama ni, tak sah, dia orang keras begitu. Kata. Jadi tuan-tuan, kita kena nak kata kefahaman, nak kata kita kena biasakan dengan cerita begini supaya membentuk sensitiviti kita tu pada yang sepatutnya. Kadang kita rasa sensitif tu lebih daripada sepatutnya. Benda yang patut kita sensitif, kita tak sensitif pun. Orang yang sama duk percaya hadis sahih, hadis dhaif ni. Duk percaya ni, kata ni geng-geng ni, Allah. Dia bab hadis palsu apa dia tak sensitif. Bab syirik dia tak sensitif. Bab benda yang lah gini, sensitif lebih. Budak tak boleh ni, duduk dalam satu saf. Dia cadang, saya AJK juga masa tu ni. Kena duduk belakang, kata Allah, kata. Jangan ni, jadi tuan-tuan, kita didik diri kita dengan hadis-hadis, dengan kisah-kisah ni, supaya kita tahu, mudah-mudahan sikit membentuk sensitiviti kita tu yang secara yang benar. Tuan-tuan rahmatullah, sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.